Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis mengenai zikir. Apabila Al-Qurannya hanya mengandungi 30 juzuk pun didapati begitu banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan zikrullah. Apatah lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang terdiri daripada kitab-kitab hadis yang tidak terhitung banyaknya. Malah setiap kitab itu pula mengandungi bilangan hadis yang tidak terkira banyaknya. Dalam sebuah kitab besar Bukhari saja terkandung 30 bahagian. Manakala kitab Abu Dawud pula mengandungi 32 bahagian. Tidak ada mana-mana kitab pun yang tidak menyebut tentang zikrullah. Oleh itu, memang tiada seorang pun yang mampu mengumpul keseluruhan hadis tersebut. Sebenarnya untuk beramal dan untuk jadikan contoh pengajaran, satu ayat Al-Quran dan satu hadis pun sudah memadai. Sebaliknya, bagi mereka yang memang tidak ingin beramal, jika dikemukakan kitab demi kitab pun tidak berguna. Kama talil himari yahmilu asfar. Mereka itu adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Hadis pertama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya apa-apa yang akan aku lakukan terhadap hamba-Ku adalah mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Jika dia mengingatiku, aku di dalam hatinya, maka aku mengingati dia dalam hatiku. Dan jika dia mengingati aku dalam perhimpunan, maka aku ingati dia dalam perhimpunan yang lebih baik, iaitu dalam jemaah para malaikat yang maksum dan suci daripada segala dosa. Apabila hamba-Ku mendekatiku sejengkal, maka aku dekati dia sehasta. Apabila dia mendekati aku sehasta, maka aku dekati dia sedepa. Dan apabila dia datang mendekati aku dengan berjalan, maka aku dekati dia dengan berlari. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Keterangan. Berbagai-bagai perkara diterangkan dalam hadis ini. Pertama, sungguhnya apa-apa yang akan aku lakukan terhadap hamba-Ku adalah mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Bermaksud, hendaklah kita senantiasa mengharapkan kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali putus asa daripada rahmat-Nya. Sememangnya kita adalah pendosa dan kita meyakini bahawa segala dosa dan perbuatan kita itu pasti akan dibalas. Namun begitu, janganlah sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni keseluruhan dosa kita dengan rahmat dan kemurahan-Nya semata-mata. Terdapat dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain daripada syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat ke-116. Akan tetapi tidaklah semestinya segala dosa akan diampuninya. Antara itulah para ulama mengatakan bahawa iman adalah antara harap dan takut. Suatu ketika Nabi SAW mengunjungi seorang sahabat muda yang berada dalam keadaan nazak. Baginda SAW bertanya kepadanya, bagaimana dengan keadaan kamu? Jawabnya, wahai Rasulullah, aku mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan aku takut mengenai dosa-dosaku. Sabda baginda SAW, jika kedua-duanya, yakni harapan dan ketakutan didapati dalam keadaan seperti ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengerjakan apa-apa jua yang diharapkan dan menyelamatkan daripada apa-apa sahaja yang ditakuti. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa tanggapan seorang mukmin terhadap dosanya adalah seumpama dirinya yang berada di kaki sebuah gunung dan gunung tersebut akan terlepas ke atasnya.
Sebaliknya, seorang penderhaka menganggap dosanya seumpama seorang dihinggapi seorang seekor lalat, kemudian dihalau terbang. Yakni, dia tidak mempedulikan langsung mengenai dosanya. Maksud hadis di atas ialah seorang itu adalah takut terhadap dosa mengikut keadaan dosa tersebut dan juga mengharapkan rahmat menurut keadaannya pula. Hazrat Muaz radhiyallahu telah syahid kerana penyakit ta'un. Ketika saat-saat hendak meninggal dunia, beliau pingsan beberapa kali. Dan apabila sedar, beliau berkata, "Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, Kau mengetahui hamba mencintai-Mu." Apabila hampir-hampir hendak meninggal dunia, dia berkata, "Wahai maut, selamat datang. Alangkah bahagianya tetamu ini. Tetapi dia mengunjungiku ketika aku mengalami keburukan." Selanjutnya beliau kata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hamba senantiasa takut kepadamu. Tapi kini hamba mengharapkan rahmat-Mu. Ya Allah, hamba mencintai kehidupan dunia ini. Namun bukanlah disebabkan ini menggali tali air atau mengusahakan kebun. Tetapi bertujuan menahan haus yang amat sangat pada musim panas terik dan menahan segala rupa penderitaan kerana agama-Mu dan tekun menyertai hal zikir di samping para ulama-Mu." Sebagian daripada ulama mengatakan bahawa hadis yang tersebut di atas mengandungi keterangan mengenai tindakan Allah terhadap hamba menurut sangkaannya. Ini adalah berkaitan dengan keadaan secara umum dan bukan dengan keampunan yang khusus. Doa, sihat, murah rezeki, keamanan dan sebagainya, semua itu termasuk dalam sangkaan seseorang manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya, cuba fahami berkaitan dengan doa, yakni sekiranya seseorang itu yakin bahawa doanya diterima, maka pasti doanya itu diperkenankan. Sebaliknya, sekiranya dia berprasangka bahawa doanya tidak diterima, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lakukan terhadapnya mengikut sangkaannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, bahawa doa seseorang hamba akan diterima selagi dia tidak berkata bahawa doaku tidak diterima. Begitulah juga keadaannya mengenai kesihatan, kesenangan hidup dan lain-lain. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa apabila seseorang yang mengalami kemiskinan menceritakan keadaannya kepada orang ramai, maka dia tidak akan memperolehi kesenangan hidup. Sebaliknya, jika seseorang itu meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka keadaannya itu akan cepat berubah. Tapi satu perkara yang penting ialah bahawa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan salah sangka terhadap kerahiman dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu memberanikan diri melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dengan pelbagai cara. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala yu'azzannakum billahil gharur." Dan janganlah pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah. Surah Luqman ayat ke-33. Yakni, janganlah syaitan memperdayakan kamu supaya kamu mengerjakan maksiat atas sangkaan bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, At-talaqul at-tala'al ghaiba amit takhada min darrahman ahada. Kalla. Adakah dia telah mengetahui akan perkara yang gaib, atau adakah dia telah membuat perjanjian dengan Allah ini Ar-Rahman mengenainya? Tidak sekali-kali. Surah Maryam ayat ke-78 hingga 79. Perkara kedua yang disebutkan dalam hadis kursi di atas ialah, apabila hamba-Ku mengingatiku, maka aku akan bersamanya. Disebutkan dalam hadis yang lain
bahawa apabila hamba-Ku mengasihiku, selagi bibir bergerak mengasihiku, maka selagi itulah aku bersamanya, yakni tumpuanku yang khusus kepadanya, rahmat-Ku yang khusus akan sentiasa ke atasnya. Perkara ketiga ialah aku sebut dia dalam perhimpunan malaikat, yakni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya sebagai satu kebanggaan di hadapan para malaikat. Pertama, kerana manusia dicipta dan diletakkan pada dirinya itu keupayaan atau kekuatan untuk melakukan ketaatan dan kemaksiatan. Kedua-duanya sekali sebagaimana yang akan diterangkan dalam huraian hadis ke-8. Mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sedemikian itu sememangnya menjadi satu perkara yang membanggakan. Kedua, kerana malaikat telah memberitahu Allah Subhanahu Wa Taala ketika manusia mula dicipta bahawa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wasfiku dima. Wahai Allah, adakah engkau hendak mencipta makhluk yang akan membuat kerosakan dan menumpahkan darah di bumi? Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Perkara ini juga disebabkan oleh unsur fasad dan kerosakan yang ada pada manusia. Sebaliknya, para malaikat tidak mempunyai unsur tersebut. Oleh sebab itulah mereka berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kamilah yang senantiasa bertasbih dan memuji engkau. Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Ketiga, kerana ketaatan dan ibadat manusia lebih afdal daripada ibadat para malaikat. Ini kerana manusia beribadat dalam keadaan beriman kepada perkara yang ghaib, yakni yang tidak dapat dilihat oleh mata mereka. Sedangkan malaikat beribadat dengan menyaksikan alam akhirat. Perkara inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawa bagaimana keadaan manusia itu jika mereka dapat melihat syurga dan neraka. Oleh kerana sebab-sebab tersebutlah Allah Subhanahu Wa Taala berbangga terhadap mereka yang senantiasa mengingatinya dan beribadat kepadanya. Perkara keempat yang disebutkan dalam hadis kursi di atas ialah rahmat dan tawajuh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya adalah lebih lagi berbanding dengan tempuan yang diberikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimaksudkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mendekati dan berlari kepada hamba-Nya yang menunjukkan limpah kurniaan rahmat-Nya begitu cepat menuju kepada hamba-Nya. Ini terserahlah kepada setiap orang sebanyak mana mereka inginkan rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala menuju kepada mereka, maka sebanyak itulah mereka perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kelima ialah perhimpunan para malaikat adalah lebih baik daripada orang yang berzikir, sedangkan telah diketahui umum bahawa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam terjemahan hadis, bahawa salah satu sebab mereka dikatakan lebih baik dalam terjemahan hadis, bahawa salah satu sebab dikatakan lebih baik hanya berdasarkan dari satu sudut yang tertentu, iaitu mereka maksum. Tidak mungkin mereka melakukan dosa. Sebab yang kedua ialah mengikut kadar bilangan yang lebih banyak, iaitu kebanyakan malaikat lebih baik daripada kebanyakan manusia, bahkan lebih baik daripada kebanyakan mukmin. Manakala mukmin yang tertentu seperti Anbiya AS adalah lebih baik daripada malaikat. Selain sebab-sebab di atas, ada banyak lagi sebab lain yang dinyatakan dengan panjang lebar. Hadis kedua. Diriwayatkan daripada Hazrat Abdullah bin Bus radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, pengetahuan hukum-hukum syariah Islam telah banyak bagiku. Beritahulah kepadaku sesuatu yang terdapat aku mengamalkannya secara berterusan sepanjang hidupku." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah lidahmu senantiasa basah dengan zikrullah." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan lain-lain. Dalam hadis yang lain, Hazrat Muaz radhiyallahu anhu berkata, perbicaraan yang terakhir antara baginda sallallahu alaihi wasallam dengan aku ketika berpisah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam
ialah aku bertanya, amalan manakah yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa hendaklah kamu meninggal dan dunia dalam keadaan lidah kamu basah dengan berzikir kepada Allah. Keterangan. Semasa berpisah bermaksud ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengutus Hazrat Muaz radhiyallahu anhu selaku gubernur ke Yaman untuk menyampaikan dakwah dan taklim di sana. Pada waktu Hazrat Muaz hendak berangkat, baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa nasihat kepada beliau. Beliau juga mengemukakan beberapa pertanyaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud hukum-hukum syariat telah banyak ialah bahawa setiap perintah mestilah dipatuhi dan dilaksanakan. Tapi bagi mewujudkan kesempurnaan dalam melaksanakan setiap perintah dan sentiasa menyibukkan diri dengan perintah-perintah itu adalah sukar. Oleh itu, beritahulah kepadaku satu amalan yang paling penting supaya dapat aku berpegang dengan teguh, kukuh dan mengamalkan amalan itu pada setiap masa, tempat, ketika berjalan ke sana kemari, ketika duduk dan bangun. Dalam sebuah hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapat 4 perkara, nescaya dia akan memperolehi segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Pertama, lidah yang sentiasa sibuk dengan berzikir. Kedua, hati yang sentiasa sibuk dengan bersyukur. Ketiga, anggota tubuh badan sentiasa sabar menahan segala penderitaan. Keempat, isteri yang tidak mengkhianati maruah dirinya dan harta benda suaminya. Mengkhianati maruah maknanya mengerjakan sesuatu yang buruk. Maksud lidah yang basah yang diberitahu oleh kebanyakan ulama ialah lidah yang banyak menyebut sesuatu. Ini adalah merupakan simpulan bahasa yang digunakan secara umum. Menurut kebiasaan, bahawa seseorang yang banyak memuji atau menyebut nama seseorang yang lain, dikatakan bahawa lidahnya basah dengan memuji si fulan. Tetapi pada pandangan saya hingga dina ini, kenyataan itu boleh juga dimasukkan bahawa jika seseorang dilamun percintaan, maka seseorang itu akan merasai kemanisan dan kelezatan dengan menyebut nama orang yang dicintainya. Hakikat ini hanya diketahui dan dirasai oleh orang pernah mengalami percintaan. Oleh itu, maksudnya ialah hendaklah menyebut nama Allah yang Maha Suci dengan penuh syahadu sehingga terasa kemanisannya. Saya seringkali melihat setengah ulama apabila mereka berzikir secara jihir, yakni dengan mengeraskan suara, maka kelezatan zikir itu turut dirasai oleh orang yang berada di samping mereka. Sehingga kelezatan zikir itu dapat dirasai oleh semua orang. Tapi hal ini hanya diperolehi oleh apabila hati sudah mengecapi kelezatan dan lidah pula sudah biasa dengan memperbanyakkan zikir. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala ialah mencintai zikirnya. Dan tanda membenci Allah ialah membenci zikirnya. Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa orang yang lidahnya sentiasa basah kerana sibuk berzikirullah akan memasuki syurga sambil tersenyum-senyum. Hadis ketiga. Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu berikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Mahukah aku kabarkan kepada kamu mengenai amalan kamu yang paling baik dan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang meninggikan darjat kamu dan lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak di jalan Allah dan yang lebih baik daripada menghadapi musuh di tengah-tengah medan jihad? Kamu pegang leher mereka atau mereka memenggal leher kamu?" Para sahabat berkata, "Bahkan apakah itu ya Rasulullah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikrullah." Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan lain-lain. Keterangan fadilat dan kelebihan zikrullah yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah mengikut keadaan yang umum. Ini kerana memandangkan dalam keadaan tertentu kepentingan sedekah, jihad dan urusan-urusan lain dipandang lebih utama. Oleh itu,
Terdapat juga dalam setengah hadis tentang kelebihan amalan-amalan tersebut. Kepentingan amalan tersebut adalah berkaitan dengan masa tertentu. Sedangkan zikrullah ialah satu amalan yang berterusan dan setiap keadaan. Maka amalan ini adalah lebih penting dan utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, bagi setiap sesuatu ada pembersih dan penghilang kekotorannya. Umpama, untuk badan dan pakaian digunakan sabun dan untuk bersih digunakan api dan sebagainya. Pembersih bagi hati ialah zikrullah. Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada zikrullah untuk selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab dalam hadis tersebut bahawa zikrullah ialah punca kesucian hati, maka ini juga merupakan kelebihan zikir. Setiap ibadat akan dikira ibadat yang sempurna apabila ibadat tersebut dikerjakan dengan ikhlas, dan asas ikhlas adalah bergantung pada kesucian hati. Oleh itu, sebagian ulama tasawuf mengatakan bahawa zikir yang dimasukkan dalam hadis ini ialah zikir qalbi. Ini zikir dengan hati, ini bukan zikir dengan lisani, ini zikir dengan lidah. Zikir qalbi bermaksud hati sentiasa terhubung dengan dan terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan hati sebegini tidak diragui lagi adalah lebih utama daripada segala ibadat. Ini kerana apabila seseorang dalam keadaan sebegini, maka tidak mungkin apa-apa ibadat akan ditinggalkan kerana semua anggota zahir maupun batin adalah mengikut hati. Setiap benda yang terpaut oleh hati, maka seluruh anggota yang lain juga akan terpaut dengan benda itu. Siapakah yang tidak mengetahui keadaan seseorang yang dilamun cinta? Ada banyak lagi hadis yang menyatakan bahawa zikir adalah terlebih utama. Seorang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahawa amalan manakah yang lebih terbesar? Jawab beliau, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Disebut dalam Al-Quran, wala zikrullah akbar. Dan sesungguhnya zikrullah adalah lebih besar. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal daripada zikrullah. Surah Al-Ankabut ayat ke-45. Hazrat Salman radhiyallahu anhu mensyarahkan pada ayat pertama dari juzuk yang ke-1. Pengarang kitab Majalisul Abrar berkata bahawa hadis ini menyatakan bahawa zikir lebih utama daripada sedekah, jihad dan ibadat-ibadat lain. Kerana zikrullah adalah merupakan tujuan asasi atau maksud sebenar. Sedangkan ibadat-ibadat yang lain adalah merupakan perantaraan untuk mencapai maksud tersebut. Zikir juga terbahagi kepada dua. Pertama, zikir dengan lidah. Kedua, zikir dengan hati yang lebih afdal dengan zikir dengan lidah. Zikir ini adalah muraqabah atau hati yang berfikir, dan inilah dimasukkan dalam hadis fikir sesaat itu lebih utama daripada ibadat 70 tahun. Dalam kitab Musnad Ahmad, Hazrat Hasan radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa zikrullah adalah 700,000 kali ganda lebih utama daripada membelanjakan sesuatu pada jalan Allah. Melalui keterangan ini dapat diketahui bahawa sedekah, jihad dan lain-lain amalan dituntut untuk dikerjakan mengikut keperluan pada waktu yang tertentu. Apabila amalan itu dilakukan mengikut tuntutan waktu tertentu, itu maka fadilat atau kelebihan amal tersebut akan menjadi sangat besar. Oleh itu, tidaklah timbul apa-apa keraguan mengenai hadis-hadis yang menerangkan begitu banyak fadilat dan kelebihan amalan-amalan tersebut. Dalam sebuah hadis diterangkan bahawa berjeri seketika di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lebih afdal daripada solah 70 tahun di rumah. Sedangkan semua ulama bersepakat bahawa solat adalah ibadah yang paling afdal. Namun jika orang kafir menyerang umat Islam, maka ketika itu jihadlah ibadat yang lebih afdal. Alhamdulillah, kita telah mendengar 3 buah hadis mengenai fadilah zikir.
Semoga kita dapat mengambil iktibar sampai ke akhir mereka tidak dengannya tidak turut dengan tasbih kifarah dan surah walas sebelah di sebelah di syurga astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.